بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني. اللهم علمنا ما جهلنا وارزقنا العمل بما علمنا يا رب العالمين يا رب العالمين يا رحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد, tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung insya-Allah kuliah kita yang biasa, kuliah online di Facebook page saya, Mahmud Al-Usabi. Kelas sirah dan syama'il Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai kepada sebelum Rasulullah SAW tiba kepada Quba, iaitu bermulaan Al-Madinah Al-Munawwarah. Di kuliah sebelum ini kita sudah bagi tahu bahawasanya sebelum Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah, Rasulullah sempat bertemu atau jumpa kepada Az-Zubair, juga dengan Talha bin Ubaidillah. Dua-dua ini sahabat yang peniaga jual beli baju. Jadi mereka baru pulang daripada negara Syam dan mereka memberi hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubah putih berwarna putih, juga kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebab itu lepas tu Rasulullah SAW pakai baju putih itu dengan Sayyidina Abu Bakar, dan mereka masuk Al-Madinatul Munawwarah sedang memakai baju putih. Ahli Madinah setiap hari, dalam 3 hari yang sebelum Rasulullah sampai, mereka keluar dari lepas subuh sampai waktu zuhur menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga matahari menjadi terlalu panas, maka mereka barulah pulang kepada rumah mereka masing-masing. Kawasan yang mereka tunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekatnya namanya Al-Harrah. Ada satu kawasan namanya Al-Harrah. Di sana tempat ketibaan orang yang masuk kepada Al-Madinah. Itu macam pintu negeri Al-Madinah. Jadi mereka tunggu di sana. Cuma Al-Harrah itu batunya panas dan berwarna hitam. Jadi kalau dah masuk tengah hari waktu zuhur, sahabat semua tidak mampu tahan panasnya batu dan cuaca di waktu itu. Hari yang ketiga, iaitu hari Isnin. Di hari Isnin, sebelum mereka atau ketika mereka, sahabat Nabi SAW mula nak pulang kepada rumah mereka kerana terlalu panas dan mereka tak nampak Rasulullah, ada seseorang Yahudi, satu orang Yahudi yang naik atas satu kawasan atau satu tempat yang tinggi untuk melihat kepada satu barang yang mungkin untanya, atau dia dalam urusannya. Dia di dalam urusannya. Tetapi ketika dia melihat kanan, kiri, depan sana, tiba-tiba dia nampak ada 3 orang berwarna putih
jalan dari jauh baru menampak mereka. Dari jauh menuju kepada Al-Madinah. Dan orang Yahudi ni dia tahulah, dia nampak orang Madinah setiap hari keluar menunggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi ni walaupun mereka tak suka Rasulullah, tapi dengan tanpa berasan dia pula yang menjerit dengan suaranya kepada sahabat semua. Dia kata, wahai ahli Madinah, wahai ahli Yathrib, ini adalah keuntungan kamu. Ini adalah orang yang kau cari, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya dia nampak mereka tunggu 3 hari, mereka tunggu Rasulullah dengan rasa rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya dia pula yang bagi tahu kepada sahabat bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah tiba kepada Al-Madinah. Waktu itu ulama berkata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam semua mereka pulang kepada tempat mereka menyambut kedatangan dan ketibaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fathara al-muslimuna ila silah. Setiap satu orang Islam pergi ambil senjatanya, berdania untuk melindungikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada siapa-siapa yang ingin membahayakan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka sampai di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah. Rasulullah singgah kepada sebelah kanan. Di waktu itu, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian, ada yang sambut ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah hampir 500 sahabat. 500 orang yang datang menunjuk atau menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang naik, ada yang jalan kaki, ada yang ada unta, ada yang ada keldai, ada yang jalan kaki. Semua mereka gembira dan happy sangat dengan ketibaan dan Rasulullah SAW sampai dengan selamat kepada Al-Madinatul Munawwarah. Di waktu itu Rasulullah dengan Sayyidina Abu Bakar tunggu kedatangan Al-Ansar. Mereka duduk tunggu mereka di bawah satu pokok kurma yang ada bayang-bayang di bawahnya. Waktu itu tengah hari. Dan hari itu hari Isnin. Li'annahu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai kepada tempat itu, kawasan atau kabilah itu namanya kabilah Bani Amr bin Auf. Bani Amr bin Auf, yakni kabilah atau kampung taman mereka atau kawasan mereka yang pertama sekali lepas masuk Madinah. Jadi Rasulullah singgah kepada mereka. Dan Rasulullah turun sebagai tetamu di sisi ketua kampung. Ketua kampung Bani Amr bin Auf. Namanya Kulthum. Namanya Kulthum bin Al-Hadm. Ini nama ketua kampung yang Rasulullah SAW menjadi tetamunya ketika barulah tiba kepada Al-Madinah. Kulthum ini pun waktu tu dia belum lagi masuk Islam. Subhanallah. Dia belum lagi masuk Islam, tetapi dia masuk Islam selepas itu. Rasulullah SAW tanya Kulthum, ketua kampung itu dipanggil budaknya namanya Nujaih. Dan perkataan Nujaih atau nama Nujaih diambil daripada berjaya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suka rasa positif selalu dengan perkataan-perkataan yang membawa makna yang baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata kepada Abu Bakar, engkau telah berjaya wahai Abu Bakar. Oleh keberkatan nama orang yang namanya sedap dan baik. Sebab itu kita sunnah kita letakkan nama anak kita dan kita letak nama yang bermakna dan yang bermakna baik. Wa kana yajlisu lin-nas wa yatahaddath ma'a ashabihi fi baiti Sa'd bin Khaythama. Naam. Rasulullah SAW
ketika masuk kepada kawasan Quba, iaitu di kampung Bani Amr bin Auf, Rasulullah turun sebagai tetamu di rumah Kalthum, ketua kampung. Tetapi sahabat-sahabat yang lain, juga Al-Ansar, ketika mereka, kalau mereka nak jumpa Rasulullah, jadi Rasulullah tak susahkan tuan rumah. Rasulullah keluar jumpa sahabat-sahabat yang lain, bagi tazkirah, jumpa mereka di satu rumah, yang rumah orang bujang. Rumah orang bujang yang tak ada keluarga. Jadi Rasulullah SAW duduk di sana untuk memberi nasihat dan jumpa sahabat-sahabatnya di sana. Di sini ada satu kejadian yang ajaib, yang menunjukkan akhlak dan tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Al-Ansar datang menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ramai dari mereka yang 500 orang itu yang tak pernah jumpa Rasulullah. Ramai sangat dari mereka yang tak pernah jumpa Rasulullah, tak pernah tengok Nabi SAW. Jadi mereka masih belum lagi membezakan yang manakah Rasulullah ini atau ini. Sebab Sayyidina Rasulullah, walaupun dia lagi tua daripada Sayyidina Abu Bakar dengan 1 tahun 2 tahun sahaja, tetapi janggut Rasulullah SAW, rambut Rasulullah semuanya hitam, macam muda. Sayyidina Abu Bakar banyak ubannya, jadi nampak macam tua. Maka mereka, dan ketika datang kepada Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar yang bangun memberi ucapan kepada mereka. Dia memberi ucapan kepada para Al-Ansar, sahabat Nabi SAW, Ahli Madinah. Terima kasih sambut kita, yang macam tu. Jadi sahabat semua yang daripada Madinah yang belum lagi kenal Nabi SAW, mereka semua nampak kepada Abu Bakar dan sangat bersangka yang Abu Bakar ini dia adalah Rasulullah. Tak lama di dalam keadaan begitu, tiba-tiba matahari kena badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Abu Bakar tinggalkan mereka semua dan pergi dengan segera, buka ridaknya dan jaga Rasulullah SAW daripada matahari. Dia khidmat Nabi SAW supaya matahari tidak mengganggu atau mempanaskan badan Rasulullah. Oleh perbuatan Sayyidina Abu Bakar itu, sahabat Nabi SAW semua barulah mereka tahu siapakah Rasulullah. Mereka terus tahu, oh sebenarnya yang muda ini, yang duduk diam sahaja, itu adalah Rasulullah. Selepas kejadian itulah, baru sahabat Nabi SAW mengenal kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, Rasulullah SAW minta darinya, lambat jangan ikutnya dalam berhijrah. Rasulullah SAW gelarannya di Makkah di waktu itu dari sebelum hijrah, As-Sadiq Al-Amin, yang benar juga yang beramanat. Maka orang kafir semua, mereka suka meletakkan amanah atau barang mereka atau duit mereka sebagai simpanan atau amanah di sisi Rasulullah. Mereka tak percaya walaupun saudara mereka, takut orang curi. Tapi kalau Rasulullah, mereka percaya. Sampai mereka memanggil Rasulullah As-Sadiq, iaitu yang kata-katanya benar, tak pernah berdusta. Al-Amin, iaitu yang beramanat, tak pernah dia khianat selepas dia menjanji. Maka waktu Rasulullah hijrah, dan Rasulullah berhijrah daripada Makkah, tanpa memberitahu kepada siapa-siapa. Maka oleh itu Rasulullah SAW, walaupun orang kafir sangat jahat kepadanya, sangat buat jahat kepadanya, kepada sahabatnya, kepada ahli keluarganya juga, tetapi tetap juga Rasulullah SAW tidak meninggalkan amanah. Tetap juga Rasulullah SAW menjaga amanah yang diletakkan, yang orang lain letak di sisinya. Jadi Rasulullah SAW memberi tugas itu kepada Sayyidina Ali. Dia suruh Sayyidina Ali duduk terlebih dahulu di Makkah. Lepas kita hijrah, kamu
balikkan semua amanah-amanah yang orang letak di sisi saya, balikkannya semua kepada orangnya atau tuannya. Maka selepas 3 hari, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu lepas selesai memulangkan amanah yang orang kafir letak di sisi Rasulullah, barulah Sayyidina Ali dengan segera berhijrah kepada Al-Madinah. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu sempat jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dekat Quba. Yani sebelum Rasulullah masuk kepada kawasan rumahnya dan masjidnya, ketika masih di Quba, Sayyidina Ali sempat jumpa Rasulullah di sana, sebab Sayyidina Ali di waktu musafir, yakni hijrah, dia tidak rehat. Dia bersambung malam dan siang, sambung perjalanannya supaya dia rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana dia rindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Al-Madinah, Rasulullah SAW suruh Sayyidina Zaid bin Harithah, penkhidmatnya Sayyidina Zaid, dengan Aba Rafi'. 2 orang ini pulang kepada Madinah, kepada Makkah, ambilkan keluarga Rasulullah, iaitu Fatimah dengan Zainab dan isteri Rasulullah Sayyidatina Saudah, dan yakni perempuan-perempuan yang masih tertinggal di sana. Rasulullah suruh Zaid dengan Aba Rafi' bawa mereka kepada Al-Madinah. Sebab Rasulullah SAW keluar hijrah seperti mana kita tahu dengan Sayyidina Abu Bakar sahaja, dengan menyembunyikan dirinya. Sayyidina Ali bin Abi Talib lepas sampai kepada Al-Madinah, dia sampai kakinya banyak darah kerana terlalu laju, sambung berjalan tak rehat. Dalam perjalanannya dia tidak rehat langsung. Jadi selepas sampai kepada Al-Madinah, Rasulullah SAW nampak kepada kakinya berkembang, sakit, ada darah. Rasulullah menangis terus. Rasulullah menangis dan Rasulullah baca doa untuk kaki Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali bin Abi Talib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Ibn Abbas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di hari Isnin. Ibunya hamil di dalam perutnya Rasulullah di hari Isnin juga. Rasulullah keluar daripada Makkah kepada Al-Madinah di hari Isnin. Juga Rasulullah sampai kepada Al-Madinah di hari Isnin. Macam tu juga Rasulullah SAW membukakan Makkah di hari Isnin. Jadi hari Isnin ini banyak kelebihannya. Sebab itu Nabi SAW puasa setiap hari Isnin. Dan ketika ditanya, kenapa ya Rasulullah puasa di hari Isnin? Rasulullah SAW kata, kerana hari Isnin adalah hari kelahiranku. Dzaka yaumun wulidtu fihi. Di hari Isnin itulah aku lahir. Aku lahir di hari Isnin, itu hari jadi saya. Jadi sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam puasa di hari Isnin. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Al-Madinah, subhanallah, semua ahli Al-Madinah gembira dengan ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Al-Bara radhiyallahu anhu Sayyidina Al-Bara radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ma ra'aitu ahlal Madinati farihu bi syai' farahahum bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dia kata, ramai orang yang berhijrah dari Makkah kepada Al-Madinah sebelum Rasulullah sampai, Sayyidina Umar sampai,
Ramai sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai, dan ahli Madinah gembira dengan ketibaan mereka. Tetapi dia kata, aku tidak pernah nampak ahli Madinah gembira, seronok dengan ketibaan seseorang seperti mana mereka gembira dengan ketibaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dia kata, aku tak pernah melihat ahli Madinah gembira seperti hari itu, yakni hari ketibaan Rasulullah SAW kepada Al-Madinah, hari kegembiraan, kebahagiaan, hari yang penuh dengan cahaya yang menyebarkan kebahagiaan di setiap satu lorong di Madinah. Setiap satu lorong, setiap satu laluan di Al-Madinah mesti ada budak-budak kecil, ada perempuan yang budak kecil juga. Mereka lalu lari dengan menyatakan, Rasulullah telah datang, Rasulullah datang, Rasulullah datang. Jadi tersebar khabar ini kepada Al-Madinah semua dari mula Rasulullah SAW tiba sahaja kepada Al-Madinah. Bahkan ada beberapa orang daripada Habsyah, juga di waktu itu, waktu ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka joget dengan barang-barang mereka, menzahirkan rasa gembira dan seronok dengan ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, perempuan-perempuan yang belum lagi kahwin, yang muda, juga budak-budak yang kecil, mereka semua kerana bersungguh-sungguh nak melihat wajah Rasulullah SAW, mereka semua naik atas rumah. Mereka naik atas rumah supaya melihat, senang dan mudah melihat kepada wajah Rasulullah SAW, kerana terlalu ramai orang sebelah Rasulullah di sekeliling Nabi SAW. Sebelah kanan, sebelah kiri, ramai orang yang nak jumpa Rasulullah SAW, yang sebelah Rasulullah SAW. Jadi kalau ada budak-budak kecil, susah nak jumpa Rasulullah. Mereka pergi naik atas rumah. Dari atas rumah lah melihat Rasulullah SAW dengan senang. Di tengah jalan, di dalam perjalanan Rasulullah SAW masuk kepada Al-Madinah, ahli Madinah semua, mereka budak-budak yang kecil dan budak perempuan, mereka semua membaca qasidah, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعٍ. Jadi ini qasidah yang dibaca oleh budak-budak ahli Madinah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kepada Al-Madinah. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, beliau berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada Makkah, Makkah terus jadi gelap. Dan lepas Rasulullah SAW sampai kepada Al-Madinah, Madinah semua berterang dan bercahaya. Lamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Madinah, adha'a minha kull syai'. Sayyidina Anas berkata, ketika Rasulullah SAW masuk di dalam Al-Madinah sahaja, maka Madinah semuanya bercahaya. Madinah semua penuh dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu yawman kana ahsana wala adwa'a min yawmi dakhala alaina fihi Rasulullah. Sayyidina Anas, sahabat, berkata, aku tidak pernah melihat satu hari di Madinah yang lebih best, yang lebih gembira, yang lebih happy di dalamnya, juga yang lebih cahaya di dalamnya, seperti hari ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah. Maknanya hari ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Madinah menukarkan suasana dan cuaca Al-Madinah terus menjadi terus hari raya, hari gembira, hari yang happy, sampai orang sepanjang malam orang
rasa gembira dan tak sabar nak subuh masuk supaya nak pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kali pertama mereka jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai sahabat yang kata hari itu susah pun nak bayan macam mana kita rasa gembira dan seronok dengan ketibaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa budak-budak kecil, ini subhanallah menunjukkan bagaimana cinta kepada Rasulullah SAW. Beberapa budak perempuan kecil di tepi jalan, mereka duduk membaca qasidah memuji Rasulullah SAW. Mereka berkata, "Nahnu jawarin min bani najjari, ya habbadha Muhammadin min jari." Alangkah kami ini, mereka kata, kami ini beberapa budak perempuan daripada Bani Najjar. Kabilah, satu kabilah namanya Bani Najjar. Ya habbadha Muhammadun min jari. Alangkah untungnya yang Muhammad jadi jirannya. Alangkah bahagianya yang Muhammad jirannya. Yakni Rasulullah sekarang jiran kita. Jadi kita rasa beruntung, kita rasa gembira, kita rasa happy. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar qasidah mereka. Rasulullah datang menuju kepada mereka. Dia kata, "Atuhbibnani? Adakah kamu menyukai saya? Adakah kamu sayang saya?" Budak kecil. Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil hati mereka. Mereka jawab kepada Rasulullah, "Ya, wahai Rasulullah." Yani kami sayang kamu wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab kepada mereka, "Wallahi inni uhibbukum. Wallahi inni uhibbukunna. Wallahi inni uhibbukunna. Wallahi inni uhibbukunna." 3 kali. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangkan ayatnya. Yang berarti, yang maksudnya, demi Allah aku juga sayang kepada kamu. Demi Allah aku juga sayang kepada kamu. Demi Allah aku juga sayang kepada kamu. Allah. Dalam riwayat yang lain, mereka keluar membaca qasidah Tala'al Badru dan qasidah yang Nahnu Jawari min Bani Najjari dengan menggunakan gembang, menggunakan hadrah. Menggunakan hadrah macam qasidah. Didapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di waktu itu, waktu orang ahli Madinah semua pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang Yahudi di waktu itu tengah keliru dan ramai dari mereka tengah hasad dan rasa dengki kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana ahli Madinah semua sukanya dan masuk agamanya dan melindungikan Rasulullah. Cuma ada beberapa ulama, juga beberapa orang daripada ahli Madinah, daripada orang Yahudi yang insaf dan matang. Juga yakni hatinya lembut. Antara mereka Sayyidina Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia ulama Yahudi. Dia orang yang tinggi ilmunya dalam agama Yahudi. Namanya Abdullah bin Salam. Dia kata, ketika tiba Rasulullah SAW kepada Al-Madinah, maka aku pergi terus kepadanya ketika baru dia sampai. Waktu lepas Sayyidina Abu Bakar Siddiq habis memberi ucapannya, lepas tu Rasulullah bangun pula memberi ucapan kepada ahli Madinah. Abdullah bin Salam ini dia berkata, kali pertama mataku jatuh kepada muka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku terus merasa yakin bahawasanya muka orang ini bukan muka orang berdusta. Bukanlah muka orang yang tipu. Kerana apa? Banyak orang Yahudi yang suka menuduh Nabi SAW, dia berdusta lah, dia tipu, dia bukan Nabi yang betul, sebagainya. Maka Abdullah bin Salam, dia kata, perkara yang pertama, saya kena jumpa lelaki ni, tengok muka dia dulu. Dia kata, dari kali pertama mataku sahaja jatuh kepada mukanya, aku terus rasa yakin. Muhammad ini Nabi.
Muhammad ini bukan muka orang tipu. Dan hadis yang pertama aku mendengarnya daripada mulutnya ketika kali pertama bertemu, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai manusia, ufshus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan berikanlah makanan kepada orang yang lapar, wasilul arham, dan melakukanlah silatul rahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, dan solahlah di tengah malam ketika manusia semua sedang tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalaulah kamu semua melakukan perbuatan tersebut, maka kamu semua akan masuk syurga Allah dengan selamat. Wahakadha wasara sururu ilal qulub. Maka perasaan gembira dan seronok masuk kepada hati semua ahli Madinah, yakni sahabat yang masuk Islam. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, dia menceritakan tentang keadaan sahabat yang berhijrah. Dia kata, daripada orang sahabat semua yang berhijrah, hanya Abu Bakar sahaja yang beruban. Yang lain semua nampak muda. Yang lain semua pun memang muda. Sebab itu Nabi SAW bersabda, nusirtu bisyabab. Allah telah memenangkan saya, aku telah menang oleh bantuan orang muda. Jadi Nabi SAW suka orang muda dan suka sokong mereka, suka perhatikan lebih kepada orang muda. Orang yang berhijrah kepada Al-Madinah bersama Rasulullah, semua mereka muda. Sayyidina Anas dia kata, hanya Abu Bakar sahaja waktu berhijrah yang banyak beruban. Yang lain semua muda, Masya Allah. Lepas tu Rasulullah SAW duduk di Bani Amr bin Auf ini, di rumah ketua kampung itu yang bernama Kulthum. Dia duduk selama 3 hari, atau ada ulama kata 4 hari. Yani Rasulullah SAW duduk hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis. Hari Jumaat Rasulullah SAW bertolak daripada kampung Bani Auf ini, tapi dia dalam Madinah juga, kepada tempat masjid Rasulullah SAW yang ada sekarang. Cuma sebelum Rasulullah SAW keluar daripada kawasan yang bernama Quba, Rasulullah SAW bina masjid terlebih dahulu. Rasulullah bina masjid terlebih dahulu di Quba, iaitu satu kawasan sebelah rumah Kulthum itu, ketua kampung itu. Dia punya macam satu tanah. Cuma tanah itu khas untuk mereka jumur kurma mereka di sana. La ilaha illallah. Kulthum itu dia wakafkan tempat itu untuk orang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula binakan masjid Quba itu dengan sahabat. Mereka letakkan batu untuk sahaja tentukan tempat masjid Quba terlebih dahulu. Selepas selesai mereka bina dan bina dinding kecil untuk masjid Quba, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jemaah bersama para sahabat yang ada di sana sepanjang masa Rasulullah SAW duduk di Quba. Dan itu adalah solat yang pertama Rasulullah SAW solat dengan cara terang macam ni, tidak risau siapa-siapa. Kerana ketika Rasulullah SAW di Makkah, Rasulullah SAW susah menzahirkan solat atau solat berjemaah dengan sahabat. Jadi oleh itu Rasulullah SAW kalau solat, Rasulullah SAW solat dengan solat bersendiri atau jemaah di rumah. Tapi lepas sampai Al-Madinah dan bina Masjid Quba, Rasulullah SAW dengan sahabat semua salat, ratus orang pun salat jemaah. Mereka rasa selamat, rasa aman
dan rasa gembira salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alangkah baiknya dan bahagianya hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salat Isya bersama Rasulullah. Dari pagi-pagi subuh mereka bangun tengok muka Rasulullah SAW yang lagi berseri-seri, yang lagi bercerah, yang lagi terang daripada matahari, yang lagi bercahaya daripada rembulan. Setiap pagi, setiap salat mereka salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah SAW mula bina Masjid Quba, Rasulullah angkat orang yang pertama angkat batu. Dia letak batu yang pertama, kemudian Rasulullah suruh Abu Bakar letak batu sebelahnya, suruh Umar letak batu sebelahnya, kemudian Rasulullah suruh sahabat yang lain, letakkanlah batu seperti kita, lepas Uthman. Jadi sebab itu Masjid Quba itu yang ada di Madinah sampai sekarang, Masya Allah, masjid yang mulia juga. Masjid yang mulia dan yang banyak kelebihannya. Hatta selepas Rasulullah SAW pun dah bina masjidnya, iaitu Masjidun Nabawi, Masjid Rasulullah. Rasulullah tetap juga setiap hari Isnin dan Khamis dia pergi ziarah kepada Masjid Quba. Oleh itu, sunnah kita pergi ziarah dan solat di dalam Masjid Quba setiap hari Isnin dan Khamis. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah SAW selalu datang kepada Masjid Quba di hari Isnin dan Khamis. Dan dalam hadis yang riwayat Imam Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, satu salat di dalam Masjid Quba seperti dapat pahala seperti pahala umrah. Seperti pahala umrah. Jadi sunnah bagi siapa yang pergi di Masjid Madinah, ziarah Madinah, jangan tinggalkan ziarah Masjid Quba. Masjid Quba itu antara masjid yang mulia berada di Al-Madinah. La ilaha illallah. Selepas masuknya hari Jumaat, Rasulullah SAW bertolak daripada Makkah kepada Al-Madinah. Daripada Makkah kepada Al-Madinah, cuma dah masuknya waktu salat Jumaat. Lepas masuknya waktu salat Jumaat, maka Rasulullah SAW berdiri, berhenti bersama sahabat. Dia salat Jumaat di tengah padang. Di tengah padang. Bukan di Masjid Quba. Dia salat Jumaat yang pertama di Madinah, dia di tengah satu padang. Selepas Rasulullah salat Jumaat di sana bersama sahabat, mereka wakafkan tempat itu sebagai masjid, dan masjid itu namanya Masjidul Jum'ah, Masjid Jumaat. Ada di Madinah, namanya Masjid Jumaat. Rasulullah SAW bertolak daripada Quba kepada Al-Madinah, naik atas untanya yang bernama Al-Qaswa. Unta Rasulullah ada nama. Nama unta Rasulullah SAW Al-Qaswa. Lepas Rasulullah SAW mula, kita boleh bayang tuan-tuan puan-puan, lepas Rasulullah mula bertolak lepas habis salat Jumaat kepada dalam Al-Madinah di sana, sebelah kanannya ramai orang, sebelah kiri ramai, di depan, di belakang, yakni macam satu tentera yang besar, yang hebat, mengalahkan kedatangan atau ketibaan raja-raja dunia di waktu itu. Ketibaan Rasulullah SAW kepada Al-Madinah. Dan setiap satu orang daripada sahabat ada antara mereka yang pemimpin kampung dia, ketua kampung, pemimpin negerinya. Mereka semua berlumba-lumba dan setiap satu tolak yang lain nak pegang tali unta Rasulullah SAW. Setiap satu nak, dialah yang khidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka nak mengagungkan Nabi SAW, nak khidmat kepada Rasulullah. Walaupun mereka orang yang dihormati, orang yang disegani, orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di tengah masyarakat, tetapi mereka letakkan itu semua tepi dan ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan khidmat Rasulullah SAW.
Di waktu itu ketika Rasulullah SAW masuk kepada sana, semua budak-budak kecil dan orang berkhidmat, hamba-hamba abdi yang ada di Madinah, mereka semua menjadi ditinggal laluan, ditinggal jalan macam tu sahaja. Kepada siapa-siapa mereka jumpa, mereka kata Allahu Akbar, Rasulullah datang. Allahu Akbar, Rasulullah datang. Allahu Akbar, Rasulullah datang kepada Al-Madinah. Jadi semua orang keluar daripada Al-Madinah menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merasa gembira dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta kalau kita yang kita sebut tadi, Rasulullah kali pertama duduk di rumah Kulthum 3 hari. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, 4 hari. Hari Jumaat baru dia keluar. Lepas dia keluar, dia pergi kepada dalam Al-Madinah, dalam timbak masjid Rasulullah. Kulthum itu dia rasa merajuk dan rasa terlepas satu kelebihan yang besar. Dia harap Rasulullah duduk di kampung dia dalam Madinah. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikuti wahyu, mengikuti perintah Allah. Sebab itu Kulthum itu dia kata, "Ya Rasulullah, adakah keluar daripada kampung kita kerana tak suka atau memang ada perintah dari Allah?" Maka Rasulullah SAW dia kata, "Aku tidak ada pilihan. Allah yang akan pilih. Kamu semua wahai sahabat, wahai orang kabilah," sebab yang sambut Nabi SAW 500 orang lebih. 500 lebih itu berbagai kabilah, yakni berbagai kampung. Semua ketua kampung-kampung di Madinah semua datang jumpa Rasulullah SAW. Jadi oleh itu Rasulullah SAW tak mahu lebihkan orang ini lebih daripada ini, tak mahu ambilkan hati orang ini tapi biarkan orang tu. Dia tak mahu orang kecewa. Jadi Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, itruku zimaman naqah. Setiap satu sahabat dia tarik tali untanya kepada arah kampungnya. Tapi Rasulullah SAW dia kata, jangan ada siapa-siapa tarik tali unta saya Al-Qaswa ini, biarkan dia. Dia diberi perintah oleh Allah, diberi arahan oleh Allah. Jadi saya dan kamu semua kita kena ikut unta ini. Jadi sahabat semua asyik tengok unta itu, tengok unta ini pergi ke mana. Kalau dia singgah sikit kepada orang kampung, dia terus gembira. Kalau dia singgah sikit kepada kampung yang lain, terus mereka rasa gembira. Setiap satu orang daripada kampung-kampung yang ada di Madinah, mereka harap sangat Rasulullah SAW pilih mereka duduk di kampung mereka. Masya Allah, tabarakallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah SAW lalu daripada satu kampung, orang kampung itu mereka mohon-mohon Nabi SAW, "Ya Rasulullah, singgahlah kepada kampung-kampung kita ni, lorong ini." Kampung yang lain, kita kampung lorong ini. Setiap satu dia mohon Nabi SAW, turunlah di kampung kita, jadilah tetamu kita. Tetapi Rasulullah SAW senyum sahaja kepada mereka. Dia minta maaf dan dia kata, "Barakallahu fikum. Semoga Allah memberkati kalian. Tetapi kita ikut unta ini." Dan mereka ikut unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah SAW sampai kepada satu kampung yang bernama Bani Najjar. Ini di tinggal Al-Madinah, iaitu timbak masjid Nabi SAW sekarang. Bani Najjar ini, mereka juga ada bersaudara dengan Nabi SAW. Mereka sahaja yang ada bersaudaraan dengan Rasulullah SAW. Dan Rasulullah suka turun di sisi mereka. Jadi Allah memberi kepada Rasulullah apa yang hatinya suka. Dekat sana, dekat Bani Najjar, unta Rasulullah Al-Qaswa duduk. Jadi mereka semua rasa macam dah terlepas lah. Jadi dia dah duduk unta Rasulullah SAW. Selepas tu tak lama, yakni dia duduk tapi bukan dengan cara dia. Unta ni dia ada caranya. Kalau duduk betul. Dia kalau duduk tapi nak bangun, dia ada caranya juga. Jadi dia sekarang duduk tapi dia nak bangun juga. Jadi Rasulullah tak turun dari atas unta tu. Lepas tu dia bangun unta. Dia sambung jalan sedikit sahaja depannya. Lepas tu duduk. Rasulullah tak turun juga. Kali yang ketiga, dia pandang, dia bangun dan dia pandang kepada belakang timbaknya yang tadi dia duduk. Dia balik duduk di sana. Lepas duduk di sana, dia turunkan lihinnya dan dia melikat lihinnya kepada tanah.
Dan itu cara kalau unta duduk macam tu, itu memang cara dia nak duduk di sana, dia nak rehat. Jadi waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di dalam keadaan seolah-olah turun wahyu kepadanya, tapi tak turun wahyu di waktu itu. Cuma Rasulullah SAW macam dalam keadaan yang dia masuk di dalam keadaan yang luar biasa waktu itu. Lepas tu Rasulullah SAW balik pandang kepada yang lain dan dia turun daripada unta. Lepas turun daripada unta, ada rumah yang paling dekat dari Rasulullah, rumah satu sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Ada satu sahabat lain yang namanya Sakhr. Ada satu sahabat yang namanya Sakhr. Lepas unta itu, unta Rasulullah SAW duduk, dia cucuk unta Rasulullah SAW dari bawah. Dia mohon, dia harap unta ini bangun lagi, sambung. Sebab lepas kampung ini ada kampung yang lain. Nak coklat? Ambil. Okey. Kita harap. Wahakadha. Tetapi Abu Ayyub Al-Ansari macam perhatikan kepadanya. Dia perhatikan kepada orang yang sedang cucuk unta Rasulullah. Dia nak unta Rasulullah bangun lagi. Jadi Abu Ayyub terus macam marah kepada orang itu. Dia kata, kalau bukan kita sekarang sudah Islam, aku akan bunuh kau. Kamu nak curi atau nak ambilkan kelebihan atau keistimewaan yang Allah berikan kepada saya, iaitu Rasulullah turun jadi tetamu saya. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, dia ambil kesempatan. Lepas unta itu turun, dia terus ambilkan macam beg barang, baju Rasulullah SAW dari atas unta, dia masukkannya dalam rumahnya. Lepas Rasulullah SAW turun dari unta, setiap satu sahabat yang rumahnya dekat dari tempat yang unta duduk, kata, ya Rasulullah, silakan ke rumah saya. Ya Rasulullah, silakan ke rumah saya. Rasulullah, dia pandang, dia kata, rumah siapa yang paling dekat dari sini? Maka Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, aku. Rumah aku, ya Rasulullah, paling dekat dari unta, tempat unta duduk. Kemudian Rasulullah, dia kata, mana barang? Baru Rasulullah perasan, barangnya tak ada. Dia kata, mana barang saya? Baju, barang saya semua. Abu Ayyub Al-Ansari, dia kata, sudah ada di dalam rumah saya. Maka Rasulullah SAW, dia kata, setiap seseorang musafir, dia kena ikut barang dia. Jadi Rasulullah ambil hati mereka semua dan mereka semua setuju dan rida. Maka dia kata, apalah. Sebab barang Rasulullah memang betul dah diambil dalam rumah Abu Ayyub. Jadi dia kata, saya mesti kena tidur di tempat barang saya. Nak tukar baju, nak ambil barang saya. Jadi kalau barang saya di rumah sini, jadi saya minta maaf dari semua. Saya kena ikut barang saya. Subhanallah. Tapi yang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh As'ad bin Zurarah. As'ad bin Zurarah, yakni Abu Ayyub Al-Ansari, dia bawa Rasulullah dengan barangnya. Okey, syukran Zahra. Tapi unta Rasulullah SAW, As'ad bin Zurarah, dia bawanya kepada rumahnya, jaga unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah. أيوة. يوم يجب منزل الهدى أول هدية. Okay, insyaAllah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa kita, terimakan dan kabulkan amal kita, tinggikan cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. InsyaAllah esok kuliah yang akan datang kita akan sambung menceritakan tentang bagaimana cara sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam khidmat Rasulullah SAW, sediakan makanan Rasulullah SAW. Waktu barulah Rasulullah SAW sampai,
kepada rumah Abu Ayyub Al-Ansari, juga tentang bina masjid Rasulullah SAW, dan apakah perkara yang Rasulullah SAW tukarnya di Al-Madinatul Munawwarah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Abu Ayyub Al-Ansari, cawan. أيوة سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه kuburnya di Istanbul di Turki, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Istanbul di Turki di zaman dahulu namanya Al-Qustantiniyah. Sekarang namanya Istanbul. Itu kubur Abu Ayyub Al-Ansari. Kelas yang akan datang insya-Allah pukul 8 lebih setiap malam lepas maghrib. Pukul 8:15 macam tu, 20 minit insya-Allah akan mula setiap malam. Biasanya buat live di Facebook. Hari ini buat Facebook dan IG sekali. Alhamdulillah. Moga-moga insya-Allah besar manfaat dan Allah Subhanahu wa taala kabulkan amalan kita. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Konstantinia. Ramai orang Islam kalau tanya Al-Qustantiniyah tak tahu. Konstantinia itu Istanbul. Istanbul di Turki. Setiap malam kelas